Okay. Now, sebagai penutup kepada chapter throughput. Okay guys, kita tengok sikit. Ifah pun, oh okay. Okay, thank you sikit. Sebagai penutup, remember that there are 5 costing methods. ABC sikit kan, activity based costing, target costing, throughput accounting, life cycle costing dengan environmental management accounting kan, dia ulang. Tapi mengulang benda tu tak inilah sekadar untuk ni lah kan. Soalan dalam exam dia tak tanya macam tu kan. What are the 5 costing method, dia tak tanya kan. Tapi I nak, kalau you guys tengok muka surat 92 kan, it says we will return to throughput accounting. Satu, you guys boleh tengok I pun duk I think I struggled to really explain number 1. Number 2, what makes this chapter more challenging adalah sebab dia ada kaitan dengan chapter yang lain. Factors. Nanti kita akan masuk yang itu. Selepas CVP, I think besok lah, CVP tu besok pagi kan, fresh kita start dengan new chapter namanya Cost Volume Profit Analysis. So by next Tuesday, hari Selasa depan, kita hopefully boleh habis, bukan hopefully, kena habis CVP tu, chapter yang kita nak start besok tu dengan another one chapter. I think that another one chapter tu would be limiting factor ni lah kan, supaya gap dia tak jauh sangat. Because you guys catat dulu, throughput accounting one chapter kan, limiting factor is another chapter dan dia related to throughput. So ini chapter 6 I think, after TPR throughput. Chapter 7 EMA kan, EMA tu. So chapter 8 CVP, dan betul lah limiting factor again. That would be nice. So maknanya this week punya coverage atau what we will cover adalah CVP apart from throughput ni dengan limiting factor. Catat dulu yang tu. So next week bila kita jumpa 4 jam tu kan, you dah tahu dah apa itu limiting factor and so on. Habis. So and also know there are 5 steps untuk throughput. Apa lagi guys? You have to know the idle time should be accepted in throughput. And then when you calculate the throughput ni macam contribution. Dia tolak variable cost tapi variable cost hanyalah direct material. You kena tahu TPAR ratio, apa dia punya formula. Yang penting sangat adalah yang tadi yang I struggle a bit to explain adalah time basis tu. Kalau per week bahagi per week, per unit bahagi per unit, per annual bahagi per annum bahagi per annum kan. Itu sangat penting. Dan knowing how to interpret itu sangat senang, betul tak guys? Higher than one, bagus. The higher the better. Lower than one, not good. Dah. Settle yang tu, I nak kita sekarang sama-sama, kalau you guys tak pernah, some of you mungkin proaktif, you dah try dah kan. Kalau you belum pernah, ni petang ni guys, activity 5 I suka sangat. Dan I rasa dia susah, bagi I lah. Especially untuk first timer, kalau kita buat kan, inilah antara contoh soalan throughput dalam exam. Dia tak senang. You kena be really careful. I buat mungkin nanti dah 4-5 kali dah soalan ni. So kalau sepatutnya I dah senang. Sepatutnya lah kan, tapi I tak pandai macam you. I rasa ni pun still will be difficult to me. Sebab I tak pandai macam you. Tapi kita try juga. Okay? Are you guys ready? We finish our class with activity 5. Finish the class and finish the chapter. Boleh? Ready tak? Ready, sir. Ready. Okay. Jom kita tengok. Kalau kelas online macam tu kan, ada gap in between the question and the answer. Okay. Sekejap. Macam mana kita nak buat? Tengoklah dulu soalan. Dalam exam kan, jangan terus baca senario. Jangan jangan. The best way adalah, bolehlah kalau nak tengok lagi, oh dia pasal surgery, pasal dental kan, laju-laju je tapi tak payah nak baca dalam lagi. Bila just go through quickly kan, ni teknik dalam exam tau. Baca dulu required, okay, what is the capacity dulu, capacity I hope you know macam ayat itu kan, I bagi contoh Iliana, my adik, capacity dia sejam berapa banyak dia boleh peel off yang kulit popia tu. I sejam apa capacity I, berapa banyak I, itu masuk capacity. Okay, so itu kita nak cari nanti. And then apa TPAR? And then dia kata both treatment, so you tahu nanti ada 2 benda yang kita nak cari dia punya TPAR. Number 3, yang ini senang lah Yang ni free marks for you. I pun nak bagi tahu. Awal-awal kelas kita guys, dengar I bagi tahu bahawa exam would look difficult in that way. Kalau ditanya banyak soalan theory, you bukan kena kira je. Kira pun susah macam tadi lah kan. Yang nak kira throughput dengan you tu. Kira susah. Tapi good news, confirm guys akan ada bukan free mark, easy marks dipanggil dalam exam. Mungkin Miss Naziah pun ada sebut. Easy marks mesti you kena score ataupun you kena grab that kalau you nak pass. Berapa minit lalu kan? Jangan Okay. Mesti. Kalau dalam PT hari tu, I tak sebutlah nama soalan tu sebab
Ifah nanti dia akan ambil exam tu juga kan. Tapi kalau you guys boleh tengok balik, Ifah jangan tengok ya. Yang lain boleh tengok. I think the last 2 question yang section B tu, soalan 29 dengan 30. Itu antara kalau you, I think you would agree with me, itu kacang putih punya. Betul tak? You baca je dah tahu ini jawapan dia. I tak nak bagi tahu lah soalan tu apa kan. Supaya assuming kalau Ifah belum tengok, nanti Ifah nak buat next lah. So kita jangan bagi tahu Ifah lagi Tapi betul tak guys? Ada dan beberapa soalan kalau you perasan macam you tengok je you dah tahu dah. Dia senang. Bagi I, soalan nombor 3-nya antaranya. Ini good news tau. Good news. Dalam exam, look for easy mark question and grab the marks from that. And then number 4, what would be the effect of the bottleneck if the surgery employ another dentist? Dengar. Kan I bagi tahu tadi. I bagi contoh kalau kita dah ada ilmu tentang Nabi Muhammad, Nabi terakhir. So kalau ada orang datang mengaku Nabi, kita ada ilmu, kita boleh filter kan. Sama juga dalam contoh ni. Dia bagi kita spesifik senario. The business now provide service untuk dental dan sebagainya, betul tak? So bila dia kata di employ another dentist, I hope in your mind you terfikir inilah yang kita kata step number 4, I think, elevate the bottleneck. Dah tahu seorang dentist, alamak, dia boleh cabut gigi seorang je dalam masa setengah jam, contohlah kan. Dah tahu sejam tu atau setengah jam tu seorang je, macam mana dalam masa setengah jam tu nak provide dental service kepada 2 orang, macam mana? Nak tambah tangan orang tu ke jadi cyborg ke apa kan? Tak, tambahlah pekerja yang bergelar dentist. Apa ni yang nak kata ni? Inilah elevate the bottleneck. Nampak? Sebab you dah belajar benda tu. So, cuba relatekan dengan situasi inilah. Okey, jom kita baca senario. I hope kita sempat habis ni. Otherwise kita sambung besok jom. Teethco, nama company dia, is a private cosmetic. Cosmetic ni maknanya surface lah kan. Dia taklah mendalam sangat, dia dekat luar-luar kan. Dental surgery offering 2 types of teeth whitening procedures, A and B. Okay. So dia specifically bukan untuk cabut gigi ke apa kan, tapi dia nak cantikkan gigi kan, dia nak putihkan gigi. Ada 2 types, ada A, ada B. 2 servis yang dia buat. Okay, now both procedures, dia panggil prosedur, servis yang dia buat tu are carried out by one of 3 dentists. Ini penting guys. Nanti kita nak kira bottleneck. Apa beza A dengan B? Mungkin nanti kita tengok kot. Tak tahu satu tu dia putihkan, satu lagi putih dan berkilau ke, tak tahu kan kenapa ada 2. Sebab dia buat whitening procedure, tapi ada A dan B. Tapi setiap satu tu ada 3 dentist. Now dengar. Kalau seorang dentist boleh putihkan gigi pelanggan tu, sejam dia boleh putihkan gigi seorang pelanggan. Contoh. So you would say that treatment A tu, okay, dalam masa sejam seorang je. Kalau ada seorang dentist. Tetapi kalau ada 3 orang dentist, sejam sepatutnya seorang. Tetapi dia jadi 3 orang. Maknanya 3 orang apa? There will be 3 products lah kan? Ataupun 3 pelanggan yang boleh putihkan gigi dia. Kenapa 3 orang? Bukan sejam one dentist boleh buat untuk seorang je ke? Sebab ada 3 dentist. Ni kena faham. Bukannya kita kata tengok bila seorang dentist dalam masa sejam boleh putihkan gigi seorang pelanggan. Bukannya dalam sejam tu seorang pelanggan 3 dentist buat dekat seorang patient. Bukan. Itu penting. Sebab nanti benda ni membantu kita cari what is the bottleneck. The fact that you have more than one machines lah ni. More than one dentist tu means that the capacity tu will be larger. Not per dentist but in total. The surgery also has 2 receptionists and then 3 dental nurse. You guys ada buku you kan? I pun ada buku I sekarang. Apa yang I akan buat adalah I akan conteng dekat I punya buku tu receptionist. Nak sebut pun tak betul dah kan. Mana tadi? Dentist ada berapa? 3 kan? Ada 3. Okay, tulis dekat buku, tulis. Receptionist ada 2. Dental nurse ada 3. Tulis dekat situ. Okay. And then dia kata every patient is first seen by so nak kata proses lah. Tak boleh nak jumpa receptionist je. Atau nak jumpa nurse tak boleh. Dia kena jumpa 3-3. Macam I nak buat popiah tu kan. Adik I dulu, kemudian I, kemudian Along, I punya abang. Kena lalui 3-3 tu lah. Inilah throughput kan. Dia ada through the process tu, ada laluan dia. First seen by receptionist who books them in. Okay, dia yang ambil apa panggil lah. Book ni apa order kan. Tempahan. And completes the paperwork. Kena isi borang lah, nama lah, IC lah. Next by dentist. And then jumpa dentist who applies the treatment nak putihkan gigi. Then finally a dental nurse. Nurse
akan bersihkan. Okay, dah putih-putih kan, the nurse tolong bersihkan. Okay, so ada 3. The average length of time spent with each member of staff is as follows. Nampak tak? So guys, you kena ingat, receptionist, dentist dan dental nurse ni dalam satu-satu masa kan, ataupun dalam this company, dia buat 2 treatment. Dan setiap treatment tu lain dia punya hours required. Okay, so let's go next. The surgery is open for, ini penting tengok, 8 hours each day. Dia bagi tahu kan, dalam exam dia bagi tahu berapa jam sehari. Kan 24 jam. 24 jam tu the hours per day lah, tetapi yang kita operate tu 8 hours. 5 days per week. A week ada 7 days, tetapi soalan ni kata kita punya company 5 days per week. It closes for 2 weeks each year. Nanti dia bagi tahu tak I think dia tak bagi tahu. So kalau dia tak bagi tahu tu, macam I told you, we assume 52 weeks. Kalau you nak buat per annum lah, tapi I think kita akan buat ni per week. In other words, kalau you buat per year, tengok kalau you buat per year, 52 weeks tu guys, dia jadi 50 weeks je. Faham tak guys? A year has 52 weeks. Tapi sebab dia tutup 2 minggu setahun, so you can assume a year you have 50 weeks. Nampak tak? Time tu memainkan peranan dalam soalan throughput. So ini apa ni? Oh, ini staff. Salaries, labor cost lah. So you automatically know that labor cost ni bukan variable cost, bukan direct material kan. Dia adalah part of your fixed cost. 25,000 ini per year ke? Dia tak bagi tahu but I think ni per employee bukan per year. Tapi tak apalah, per employee 25,000, 70,000, 30,000. At this point tak penting lah kan, apa yang nak kata gaji tu bukan tak penting. Macam mana nak kata, you assume that pekerja tu tak berhenti lah. Sebab tu dia fixed cost kan. Kalau 25,000 tu setahun, dan you bahagilah setiap bulan you bagi. Tapi kalau dia berhenti bulan 9, ada lagi 3 bulan, mungkin you jimat sikit. Tapi ni kita assume dia bekerja always kan, dia tak berhenti. The cost of the product used for procedure A is $40 and $74 for procedure B. Ini adalah dia punya material cost guys. Variable cost lah. Ada surgery cost amount to 200,000 each year. Ada surgery cost, fixed cost lah tu. Tithco charges 270 for procedure A and 365 for procedure B. The dentist time has been correctly identified as the bottleneck activity. Ini penting. Everyone, kita ada 3 betul tak? Proses ataupun orang ataupun resources dalam company. Receptionist, dentist and dental nurse. Daripada 3 ni, siapa yang jadi bottleneck? Dentist. Sebab tu I bagi tahu tadi kan, question number 4, boleh dikata apa yang akan berlaku, what will be the effect bila kita employ another dentist. Ini sebenarnya dia buat apa? Sebab dentist tu bottleneck, dia nak elevate the bottleneck. I hope you faham Okay, nah, number 1, what is the capacity of the bottleneck activity? What do you mean by capacity? Apa bottleneck activity kita? Dentist. Ada treatment A and then ada treatment B. So kita tengok. Ni. You kena cari apa dulu? You kena cari how many hours you have per, dia tanya dia bagi tak untuk. Saya tak suka sikit kat sini. Dia tanya ni per week ke ataupun per year kan? But let's make it a year dulu guys. Let's make it a year Let's make it a year. So kalau a year, how many hours do we have? Cuba kira yang tu dulu. How many hours do we have? We have, sebab kita nak tahu capacity dia kan, kita kena tahu 2 benda. Number 1, berapa jam yang ada. Number 2, berapa lama masa yang diambil untuk setiap treatment, betul tak? A and B, how many hours per treatment. Okay, your annual hours available, capacity lah tu. Or in other words, your hours annually are limited to sekian-sekian. Sekian-sekian tu apa dia? Okay. Masalahnya kita ada 8 jam, 8 hours a day. Tapi kita tak ada sehari je, kita ada 5 hari. 5 days. Seminggu kan? Darab dengan 50 minggu, betul tak? Lagi satu. Dengar guys. Nampak macam kat sini je kan? I bagi tahu apa tadi? Contoh dekat dentist ada berapa orang? 3 orang. Kalau okay, darab dulu. 8 hours multiply by 5 days. Sehari ada 8 jam. Kalau 5 hari ada 40 jam. 40 jam tu seminggu. Okay. Seminggu. Tapi kalau darab dengan 50,
kita ada 2000 jam. Kita ada 2000 jam. Dengar 2000 jam ni untuk seorang dentist. Tetapi kita ada 3 dentist. So you jangan lupa untuk dapat dengan 3 dentist. Siapa tak faham tanya tau. Macam bagi tahu tadi, so, kalau I boleh mengajar 2 jam. So kalau student nak belajar selama 2 jam, bolehlah I buat. Tapi kalau student nak belajar 6 jam macam mana? 6 jam. Boleh tak? I seorang tak boleh, tapi sebab ada 3 lecturer, so seorang ajar 2 jam, seorang lagi concurrently. Waktu I tengah mengajar ni, ada lecturer lain yang mengajar ada 2 jam, ada lecturer lain juga yang mengajar 2 jam. Walaupun waktu tu pukul 4 petang sampai 6 petang, waktunya sama. Memang dari segi waktunya 4 ke 6 memang 2 jam je lah kan. Tapi sebab ada 3 orang, so ada 3 kelas yang berbeza. Bila you total up, sebenarnya ada 6 jam provision of education service tu. Proses pembelajaran tu berlaku walaupun 2 jam kalau kelas kita, tapi you anggap dia berlaku selama 6 jam. Sebab 2 jam kita dan 2 jam kelas lain, 2 jam lagi kelas lain. I hope you faham Sebab tu you kena dapat 3 dentist. Kapasiti tu dah bertambah disebabkan you have more than 1 dentist. I hope that's not too tricky. So jawapan ni adalah you akan dapat kalau you tengah calculator kan guys. 6,000 hours. Inilah tempoh masa yang ada. Then when you understand this, then only again 50 weeks ni I hope semua orang faham 52 weeks default, sebab dia tak tulis kan, dia tak tulis. So betul lah. By default 52 weeks per annum, tapi sebab 2 minggu cuti, so kita ada 50. Sekarang dalam masa kita, dalam pada kita ada 6,000 jam ni, senanglah kan, betul tak? Dentist diperlukan 1.25 hours for every 1 treatment. 1 treatment diperlukan 1.25 hours. So nak buat macam mana? Nak tahu berapa banyak treatment bahagilah, betul tak? 6,000 bahagi 1.25. I think we can do that kan. Untuk treatment A, therefore kita ada 6,000 jam, yang mana satu treatment tu memerlukan 1.25 jam. Which is very obvious, betul tak guys? Kalau receptionist kejap je, tak sampai sejam pun. Dentist pun setengah jam kan, 0.5. Dentist lebih sejam, betul tak? Kalau treatment B pun sama, lagilah. Dentist perlukan 2 jam lebih. Kalau receptionist dengan dentist tak sampai sejam, nampak tak? Betapa lamanya masa yang diperlukan. Sebab itulah dentist tu, dia lah bottleneck. Okay. Ini dapat berapa? 4,008. Okay. Okay. And then B itu 6,000 juga lah kan. Okay, ni nanti I explain lagi. Divided by 2.4, dia akan dapat, ni pun tricky lah guys. Itu yang I macam geram sikit dengan chapter ni, tapi tak apalah. 2005. Nak tanya boleh? Boleh. Sir, 6,000 jam tu untuk treatment A, total untuk treatment A tambah treatment B ke atau treatment A saja? Very good question. Itu yang right before you ask tu, I kata yang tu yang I geram sikit dengan chapter ni. I tengah fikir pasal tu lah Syikin. Dan benda ni memang pernah ditanya few years back lah, dah lama bila kami buat soalan dengan student kan. Kita assume, sekarang kita cakap pasal capacity kan. So dia bukannya serentak. Maksud I serentak tu setahun tu of course akan ada orang buat treatment A, akan ada orang buat treatment B, betul tak? Tetapi dalam calculation yang kita tengah buat sekarang, kita assume capacity kalau kita buat treatment A sahaja, so 6,000 jam tu boleh buat 4,800 treatment A. Dalam masa yang sama, tak ada treatment A pun, nak buat treatment B je. So 6,000 jam yang ada tu sebenarnya boleh buat 2,500 treatment B. Tapi katakanlah setahun tu treatment A ada, treatment B pun ada, mana boleh buat banyak tu? Mungkinlah nak bagi separuh-separuh kan, 3,000 jam untuk treatment A, 3,000 jam untuk treatment B. So kita kena 3,000 lah, tapi it doesn't make sense kan. Mana ada dalam klinik tu you kata, oh minta maaf cik, kuota dah cukup, sekarang A dah cukup kuota, kita boleh buat B je. Kita tak ada kata kalau customer atau klien nak B lah kan. Mana ada kuota macam tu, kuotanya hanyalah pada masa lah. Oh tak sempat dah cik, dah nak tutup lagi 10 minit. Kalau sekali buat ni, prosedur setengah jam, itu barulah betul kan. Tapi tak ada kuota untuk A dan B tu, I don't think so. So to answer your question Syikin, dalam konteks ni kita assume bila kita kira untuk treatment A, kita ignore treatment B. Kita anggap dari segi capacity,
6,000 jam tu boleh buat banyak mana treatment A untuk setahun. Sama juga bila kita kira untuk treatment B, we assume 6,000 jam tu untuk treatment B sahaja berapa banyak yang boleh buat secara potentially, hypothetically. Okay tak Shikin? Do I answer your question? Understand, sir. Okay, thank you my dear. Tapi itulah, I hope I have explained it well lah. I tak tahu how better way I can explain lah. Cuma, but I think kalau jadi I faham lah kan. Macam kita datang terfikir sikit kan tentang yang Shikin tanya tadi. I hope yang lain pun dapat faham apa yang Shikin tanya. Sebab soalan tu soalan yang sangat penting. Okay, tu dia memang tricky, throughput. Memang I geram dari dulu lagi kan. Tapi it's quite fun lah kan. Kita belajar lah, tak apalah. Okay, so habis. So soalan ni jawapan dia adalah, ada jawapan ke? C guys betul tak C? Kan? C kan? Betul. Betul kan? Okay. Alright. Okay, untuk kita puas hati, so kita buat dulu soalan nombor 3. Which three of the following activities could the surgery use to improve the TPAR? Okay, one by one. Dia nak 3 dalam exam kena cari 3 ni lah. Increase the time spent by the bottleneck activity on each treatment. Of course, salah betul tak guys? Kalau nak improve, janganlah increase. Sekejap, tapi kalau dia kata ini tricky. Kalau dia kata increase the time available, betul tak? Dan betul lah increase the time spent tu. Tapi increase time spent maknanya dah lah, dental tu perlukan sejam lebih. Kita kata jangan jadikan sejam, jadikan 2 jam. Lagilah tak bagus. Kawan tu dah slow, you suruh lagi slow kan, dah tak bagus. Kalau dia kata, kalau dia ubah, increase the time capacity of the bottleneck ataupun increase the time available for the bottleneck, itu betul. Maknanya kita janganlah buka 50 minggu je. Kita buka 51 minggu guys. Bila 51 minggu, maknanya apa? Maknanya you have more hours. When you have more hours, that means you boleh buat lagi banyak treatment. When you boleh buat lagi banyak treatment, lagi banyaklah you dapat throughput. So kena hati-hati kat situ. So number 1 ni salah lah. Number 2, identify ways to reduce material cost. Obvious, betul tak? Kurang cost, maka naiklah TPAR. Number 2 ni betul. Obvious. Siapa tak setuju bagi tahu tau. Kalau salah pun bagi tahu. Please tolong I tak nak you keliru sebab I rasa I sebagai lecturer. Kalau I salah, some of you nanti confused, kesian you. Okay, so bagi tahu. Kadang-kadang I tak perasan I salah. Number 3, increase the level of inventory to prevent stockouts. No, langsung tak ada kaitan. In fact, you can say that bila you increase level of inventory, you boleh naikkan cost. So it's not good. Betul tak guys? To prevent stock out tu betul. Stock out maksudnya apa? Maknanya nanti bila demand terlalu tinggi, alamak, sorry cik, tak cukup lah barang. Kami dah tak boleh buat. Datang esok cik, kami nak kena pergi beli barang dulu. Marahlah customer. Dah ambil cuti hari ni, datang kena ambil cuti esok pula. Contoh kan? Tu stock out tu maknanya tak cukup barang. So kalau takut tak cukup barang, buatlah. Simpanlah banyak-banyak kan. Tapi tak baguslah sebab you increase level of inventory, that means you increase cost. No, that's not the answer. Increase the productivity of the receptionist. Guys, sounds good kan? Maknanya bagi receptionist tu kerja lagi laju. It sounds good, betul tak? Tetapi apa yang bagi tahu itu? Dengar. One of the most important things for you to understand for this chapter, throughput, whenever we elevate, whenever we improve, we only attack the bottleneck. Adakah receptionist tu bottleneck? No. Macam I cerita itu kan? I bottleneck. I kan? You nak improve Iliana, adik I, ataupun abang I punya capacity. No point. Kenapa no point? Dia orang lagi laju ke, dia orang kena ikut I juga. So no point to do anything. Productivity ni maknanya selaju mana ataupun sebanyak mana dia boleh produce something. Lagi banyak, lagi bagus. Itulah idea asal ni kan. Tapi throughput kata tak. Bukannya lagi banyak you boleh produce, lagi you ikut capacity you, lagi banyak lagi you follow, lagi bagus. Dia kata tak. You sebenarnya kena tengok proses tu, mana yang bottleneck, follow bottleneck. Itu yang throughput kata. Bukannya buat sebanyak yang you boleh. Bukan. Tengok siapa yang paling kurang kebolehan, kurang capacity, follow dia. Subordinate to follow the bottleneck. So ini salah. Kalau dia tukar increase the productivity of the dental, betul. Atau dentist. Sebab dentist tu bottleneck. I hope you faham. Lagi, improve the control of the surgeries. Ini betul lah. Bila dia kata improve the control kan, apa yang I faham maknanya dikurangkan kos lah. Last sekali, apply. Ini betul. Apply and increase to the selling price. Habis.
tomorrow in the morning, you guys boleh baca-baca dulu. CVP, Cost Volume Profit Analysis. I think that's chapter 8 kan. Kita akan start pagi tu dengan satu chapter yang baru. Tetapi before we do that kan, kita akan sambung dengan question 2 and 4. You guys buat je dulu, jawapan pun dah ada dah dalam buku. Buat je dulu. Tapi besok I cuba explain, mungkin daripada situ ada point yang I boleh tambah untuk kita lebih faham. Okay. Okay tak? Ada soalan tak? So far boleh follow tak Throughput? And what's your comment? Do you agree with me that out of all chapters, maybe boleh kata so far Throughput yang paling tricky, betul tak? Dari segi calculation kot. I think theory dia taklah susah sangat nak faham. Any feedback tak guys? Atau you boleh juga, you bantulah I niat I bila mengajar ni nak bantu you pass. Tapi I pun perlukan bantuan. I bagi tahu selalu, I always tell you this kan. I need your help for me to help you. What kind of help do I need from you? Feedback. Mungkin I laju ke, mungkin I berbelit ke, bagi tahu je. Sebab I nak belajar juga. Ataupun you nak ada cadangan ke, mungkin I kena slow sikit ke, kena buat lagi banyak latihan ke, and things like that. I would appreciate that. You pun dapat pahala sebab you tolong I untuk improve myself when it comes to sharing and teaching. Ada tak? Ataupun so far okay tak? Any feedback? Boleh follow ke Throughput? Ni kira dah habis ni, cuma kita buat latihan lagi 2 esok. Ada yang dapat pesan dah? Boleh follow sir. Boleh follow okay. So boleh okay, thank you Natasha. Tadi siapa tadi Sikin and the rest lah. And the rest alhamdulillah. Sekiranya hari ni I habis on time lah, bukanlah awal pun kan. 5:59 dah. So again, before we end, I nak apologize kalau ada anything yang macam confuse you ke apa, I harap tak lah kan. Ataupun kalau dah confused pun, I hope I have clarified again and made it clearer, especially bila kita kira yang tadi tu, yang machine XYZ tu. And then I hope you guys learn something today. Tomorrow kita jumpa pukul 10 insyaAllah. And thank you also regarding the agreement for next week's class. I akan post juga announcement dekat dalam Google Classroom as a reminder, I takut you lupa. Thank you everyone. Take care and Assalamualaikum. Jumpa besok.